Salam ukhuwah, salam perpaduan, salam Sarawak, Ibu Pertiwiku, salam komuniti, kita jaga kita. Seperti yang saya pernah janjikan bahawa dalam sesi kedua ini kita akan membincangkan bagaimana komuniti mencari satu jalan penyelesaian ataupun meminimalkan pelajar-pelajar yang ketinggalan pembelajaran mereka semasa PKP, PKPB dan PKPP. Dan yang kita sedia maklum, besok hari tingkatan 5 dan 6 akan memulakan persekolahan mereka, tapi harus diingat ramai lagi yang tak akan turun sekolah. Maka di sesi yang pertama kita berkenaan dengan sistem online yang kita gembar-gemburkan sekarang. Hebat sana, hebat sini. Tetapi kebanyakan kita tidak sedar bahawa ramai yang online tu wujud tapi tak dapat digunakan. Ini yang saya katakan, situasi keperluan, tidak ada kemudahan, tidak ada jaringan capaian internet, tidak ada, sehingga ada yang duduk atas pokok, ada duduk dalam hutan, dalam semak. Dan ada kawan saya sharing, seorang budak dia ambil gambar duduk di tepi jalan besar panas, hanya semata-mata untuk mendapatkan capaian jaringan internet. Jadi ini yang komuniti tak nampak. Jadi itu yang kita akan bincangkan dalam sesi ini. Cadangan, saranan dari perspektif komuniti setempat. Kalau kita ceritakan berkenaan dengan komuniti, JKK, KMKK, BIBG, biro-biro pendidikan dan bimbingan yang diwujudkan oleh NGO atau parti-parti politik, ini semua komuniti. Nah, ketika inilah komuniti ini, tubuhan komuniti ini, bahagian komuniti ini, agensi komuniti ini harus menggembling tenaga, menggembling idea bagaimana kita mencari jalan penyelesaian, membantu anak-anak kita yang ketinggalan pembelajaran mereka. Kita tahu bahawa pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Tetapi apabila anak-anak kita ini ketinggalan pelajaran dia, jadi macam mana kita nak katakan bahawa pemuda itu harapan bangsa, pemudi itu tiang negara? Dan harus diingat, pemimpin itu lahir daripada komuniti, bukan komuniti yang lahir daripada pemimpin. Jadi kalau komuniti itu tidak berilmu, ketinggalan ilmu, bagaimana nak mencari seorang pemimpin yang berilmu, yang berakal, yang memahami masalah komuniti? Akhirnya kita akan menjadi komuniti yang kurang ilmu. Seperti kata arwah datuk saya, otak cicak. Datuk saya kata otak cicak bagi orang yang tak berilmu. Jadi ini, maka bila komuniti tak berilmu, pemimpin pun tak dapat dilahirkan sebagai pemimpin yang berilmu. Jadi macam mana nak memimpin komuniti? Sebab ini adalah satu kesinambungan. Jadi apabila sekolah buka, nanti hanya sekadar buka, tapi yang ketinggalan pelajaran tu macam mana? Kita ada dasar pendidikan negara, kita ada dasar pendidikan negeri. Kenapa kita tak kecilkan kepada konsep dasar pendidikan bahagian, dasar pendidikan daerah, dasar pendidikan komuniti, yang mana kita mengembling tenaga pada komuniti-komuniti yang terlibat. Sebab hanya komuniti itu yang menyedari masalah komuniti setempat dia. Sebagai contoh, seorang ketua kampung, dia tahu ini rumah siapa, masalah dia berapa, anak dia berapa, dia tahu. Jadi kita cuba buatkan konsep mikro dalam mengenai masalah itu, supaya benda ini kita dapatkan
kesinambungannya. Jadi di sinilah komuniti kena main peranan. Ini yang kita katakan sebagai komuniti kita jaga kita. Jadi untuk penangan yang lebih detail, yang ini bila kita katakan komuniti jaga kita dari segi pembelajaran ni, dia ada banyak sudut yang kita kena tengok. Sebab dia akan berbeza. Contoh dia budak-budak yang tinggal asrama, budak-budak yang harian, dan budak bandar, budak luar bandar. Dia kena ada satu acuan yang sesuai bagi setiap komuniti itu. Sebab itu kita kata tadi, kita wujudkan satu konsep kita kenali sebagai dasar pendidikan komuniti. Kita kena bersama. Sebab kita nak melahirkan komuniti yang berilmu, yang berakal, supaya kita mendapat pemimpin yang berilmu dan berakal di kemudian nanti. Sebab pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Okay. Jadi di situ kita lihat kepada konsep komuniti dari segi pembelajaran ni. Dia pendek. Okay. Dan sesi ini saya akan pendekkan ini sebab kalau nak dipanjangkan, dia kena lihat kepada asrama, harian, bandar dan luar bandar. Dan itu kita boleh berhubung. Saya boleh membantu bagaimana kita sama-sama mencari penyelesaian. Sebab kita kena ingat, komuniti kita jaga kita. Di sesi yang akan datang, kita akan saya akan bincangkan topik lain. Okey. Dan saya terfikir untuk buat satu sesi randau yang dinamakan sebagai komuniti dan SOP. Okay. Jadi untuk menutup sesi kita pada kali ini, saya ingin kongsikan bait-bait lirik lagu yang dipopularkan oleh Zizi Kirana. Okay. Itu katakan, sakit hati semua nak luah, banyak sudu hingga tak cukup puah, hati hitam boleh tutup dengan jubah, kecam orang lain sendiri tak nak ubah. Maka ingat, komuniti kita jaga kita. Sekian.